Okey, so kita sambung kita punya lecture part 2. Okey, untuk chapter 1 ni, learning outcome untuk this topic is, so after selepas lecture ni, okey, kamu semua boleh state the various code and standard commonly used in the process plant design, dan juga kamu boleh kenal pasti standard and code for various application. So dari situ kamu boleh tahulah, bila kamu bagi contoh-contoh, for example kalau kita tengok plan dekat kertas tu, apa kod yang dia pakai untuk design plan tu, susunan plan tu. So untuk susunan plan tu biasanya dia akan guna ASME code. So apa ASME code yang digunakan? So ASME code biasanya dia akan guna sama ada ASME BT1.3, okey, dan juga mungkin dia gunakan ASME U1.1. So banyakkan tapi saya punya berdasarkan saya punya experience, so untuk plan kat kertas tu dia gunakan ASME BT1.3 ya, untuk design dia punya plan kat kertas tu. Okey, dan juga bila kita dah tahu dia punya code, so kita boleh tahu standard. So contoh dia paling simple yang paling tengok pipe. So pipe tu nampak simple dia, tapi pipe tu untuk oil and gas dia ada dia punya standard dia. So apa standard yang kita gunakan untuk pipe? Kita tak boleh beli pipe dekat sembarangan dekat kedai hardware jangan dekat Batu Cukai, tak boleh. Okey, untuk oil and gas dia punya pipe dia mesti ada standard. Okey, kalau pipe tak perlu standard kita tak boleh guna. Okey, so untuk pipe biasanya dia guna sama juga, dia guna ASME. Okey, ASME ataupun ada juga standard lain lah seperti API. Okey, so kebanyakan dia gunakan ASME lah. Okey, untuk pipe. So ni adalah video ni saya dah share dalam grup WhatsApp, so kamu boleh tengok video ni sampai habis. So setelah itu kamu boleh tengok lah, dia kurang sama je apa yang saya explain. Okey, dia ada dua video. Nanti video ni pun kamu boleh tengok lah. Sebab ada, kamu juga boleh search video ni dalam YouTube pun ada video ni. Okey, memang ada dalam YouTube. Sebab video pun saya ambil dalam YouTube. Okey, kenapa kita perlukan code dan juga standard? So kenapa? So keperluan code adalah satu benda yang mandatory. Okey, dalam satu proses plan. Okey, so keperluan code ni adalah satu benda yang penting ataupun mandatory, wajib. Okey, kenapa? Untuk memenuhi kehendak enforcement dan juga regulatory agency. Okey, agensi yang membuat kuasakan undang-undang dan juga peraturan. Contoh macam kat Malaysia ni, kita ada konteks Malaysia ialah SIRIM. Okey, that's why kita tengok kebanyakan produk-produk kat Malaysia ni kita tengok ada MS. MS tu ialah dia adalah daripada SIRIM. Okey, kemudian juga DOSH. Okey, DOSH ni adalah Department of Safety and Health. Kemudian NIOSH pun sama, kemudian juga DOE. Okey, Department of Environment, untuk alam sekitar. So benda-benda ni kita perlu memenuhi kehendak this agency. That's why kita kena follow code. Dan yang penting sekali ialah untuk kehendak insurance company, sebab biasanya plan ni dia akan issue. So company insurance ni pun dia pun nak jaga dia punya business. So mana-mana plan yang nak diinsurankan mesti memenuhi kod yang ditetapkan. So kalau plan tu tak memenuhi kod, company insurance biasanya dia tak akan ambil lah. Okey, biasanya dia akan ambil. Okey, sebab tahu dah plan tu tak akan selamat. So bila kalau plan tu tak selamat, company insurance tu ambil, memang rugi lah. Sebab apa? Ada possibility plan tu akan meletup atau terbakar adalah tinggi. Okey, so kemudian kenapa kita perlukan standard ialah untuk tujuan untuk pembelian, biasanya untuk purchasing. Okey, dan juga supaya bila kita perlu standard tu mestilah memenuhi kehendak kod yang kita guna. Okey, biasanya kod dan standard ni biasanya dia banyakkan daripada negara United States ataupun Amerika. Biasanya kod yang paling common ataupun spek yang paling common ialah ASME ya. Kalau kamu tak pernah dengar ASME tu, okeylah. Siapa yang baru pernah dengar ASME tu adalah ASME, maksudnya American Society of Mechanical Engineer. Okay, selain daripada United States, ada juga negara-negara lain yang produce code standard aspek. Tak sini Amerika saja, ada juga BS itu daripada British. Okay, DIN ni daripada Jerman, AFNON daripada Itali, GIS ni daripada Japan, IS ni daripada India, dan banyak lagi lah. Macam Malaysia ni ialah MS lah. Ini adalah kedudukan lah negara-negara yang
menghasilkan kod ataupun standard. Okay. Kita perlu hafal lah ni. Okay. Tak perlu hafal. Ini tak pernah keluar soalan bagi peta kemudian tulis standard, tak pernah. Tapi kalau nak saja nak buat quiz boleh lah, tapi saya rasa tak sesuai soalan macam ni. Okay, next kita pergi kepada perbezaan antara kod, standard dan spek. Apa dia punya takrifan kod, standard dan specification dari segi teori dia. So ini antara topik yang saya suka tanya atau satu topik yang saya suka tanya dalam test. So takkan kena take note lah. Untuk kita nak kenal pasti atau nak kita faham perbandingan antara kod dan standard tu, kadang-kadang orang confuse kod dengan standard ni. Kod tu apa, standard tu apa. So mudah je. Code tell you what you need to do. Itu adalah kod. Dia memberitahu apa yang kamu perlu buat. Standard pula dia beritahu standard tell you how to do it. Macam mana kita nak membuat dia. Contoh yang paling mudah yang kamu nak faham adalah kita ambil contoh ni. Dalam kita membina bangunan, kod mengatakan bahawa setiap bangunan yang dibina mesti ada sistem firefighting. Itu adalah kod. So maksud dia, bila kita buat bangunan mesti ada sistem firefighting. Itu adalah kehendak kod. Kemudian standard pula dia akan ceritakan apakah sistem yang digunakan untuk sistem firefighting. Apa sistem yang kita nak gunakan. Contohnya kita pakai sprinkler system ke, fire extinguisher ke, smoke detection system ke. Itu sistem yang kita akan gunakan. Itu dah segitu. Untuk dalam konteks piping, kod diperlukan masa kita nak buat design. So masa kita buat design dah kita kena follow kepada kod. Proses awal lagi design lagi kita kena follow kod. Kemudian bila siap design kita akan pergi kepada fabrication. Fabrication pun mesti kena follow kod. Lepas dah siap fabrication biasanya aktiviti dibuat dekat workshop lah. Kemudian dia ada pula aktiviti erection. Erection ni aktiviti yang berlaku dekat site. Dekat site kita, kat mana kita nak buat projek tu. Itu adalah erection. Erection beza antara fabrication dengan erection adalah fabrication biasanya melibatkan proses cutting, proses machining, bending. Itu adalah fabrication, ataupun welding. Semua itu adalah aktiviti fabrication. Dan erection ni adalah aktiviti yang melibatkan biasanya adalah bolt and nut. Bolt and nut. Dan selepas kita buat erection semua dah siap dah plan tu, kita akan buat examination, test dan juga inspection. So ini pun mesti kena follow dia punya kod. Dia ada dia punya kod yang kita kena follow. Untuk examination, test dan juga inspection. Itu ialah cerita pasal kod. Kemudian untuk standard dalam piping, so biasanya standard ialah rujuk kepada piping component. So piping component biasanya semua piping component yang digunakan kat plan tu, kalau kita tengok kat pilot plan kat belakang tu, dia mesti memenuhi kepada satu standard. Tak boleh kita pakai satu piping component. Contoh dia macam ni. Ni adalah gambar fitting. So fitting ni biasanya terdiri daripada elbow, reducer T. Ini biasanya kalau kamu tengok plan tu kamu akan nampak lah. Elbow ni semua kena follow standard. Tak boleh beli elbow dekat pasar malam ke, beli dekat pasar raya ke, beli dekat hardware. Dan ni adalah yang saya cakap tadi awal masa lecture saya pertama tu adalah flank. Ni adalah flank. Kalau siapa yang tak pernah dengar flank ni ada dipanggil sebagai flank, F-L-A-N-G-A, flank. Biasanya flank ni kita gunakan untuk temporary joint yang sementara sahaja. Kita ada possibility kita tak buka dia dekat joint tu atau sambungan tu. Biasanya kalau macam ni, biasanya kita akan pakai macam elbow macam ni, kita akan pakai bila kita nak buat sambungan secara butt-weld lah. Ataupun welding. Selain itu juga standard untuk proses, standard untuk equipment. So equipment pun ada standard sendiri, macam pump pun ada standard sendiri, exchanger pun ada standard sendiri. Dan juga standard untuk
material. So material pun dia ada standard dia sendiri, okey, ataupun spec. Okey, kita pergi kepada definition of code. So ini kena ingat, code adalah the general requirement for design, material, fabrication, erection, test and inspection for the process piping. Itu adalah definition bagi code. Okay. So ni kena ingat, tak kena hafal ni. So tadi ada terangkan, code adalah general requirement ataupun minimum requirement untuk design, material, fabrication, erection, test and inspection. Okay, nah ni kena keyword kena tengok. Nah, apa contoh code? Ni contoh code. Example dia adalah ASME BT2 1.3 iaitu process piping. Ni adalah contoh code. Okay, dengan tersilap. Jangan student dia silap bagi contoh. Yang sini soalan saya nak kena bagi soalan test saya, kamu kena bagi definition code dan juga bagi dia punya contoh code. Okay, biasanya BT1 ni dia adalah code. Okay, semua start dengan BT1 dia adalah code. Okay, kita tengok pula apa tu definition of standard. Standard ni panjang sikit. Standard contain more detailed design and construction parameter and standard dimension and tolerance requirement for individual piping components. Itu adalah definition of standard. Dia lebih detail. Okay, dia menerangkan lebih detail dari segi design dan macam mana nak construction dia punya dimension. Okay, untuk suatu piping component. Contoh dia, kita tengok ambil contoh pipe. So pipe, kalau kita beli dalam mana-mana pipe yang comply kepada satu standard, ASME standard. So kita contoh kita nak order pipe 2 inci. So kalau pipe 2 inci, kalau kita beritahu pipe 2 inci saja, tak beritahu standard, kita akan dapat berbagai size pipe. Walaupun kita mention dia pipe 2 inci. Sebab apa? Dia tak faham. Okay. Ataupun T. Sama macam T. Contoh kita nak beli order T. T kita tak tahu apa standard dia kena comply. So kalau T 2 inci, macam-macam orang boleh buat T 2 inci tu. Dia punya pemahaman orang. Okay. So bila kita beritahu standard apa nak kena follow T tu, so kita ataupun manufacturer ataupun pembuat T tu, manufacturer lah, bagi manufacturer bahasa Inggeris dia. So dia akan buat T tu follow kepada standard. Biasanya T ni dia biasa standard dia lah ASME B16. Okay, B16 11 ataupun B16 9. Tengok kepada dia punya sambungan dia. Okey, harap boleh faham. Contoh bagi standard adalah ASME B16.5 iaitu pipe flank dan juga flank fitting. Okey, ni adalah standard bagi flank. Okey, flank saya tunjuk tadi. Okey, yang ni. Okey, sorry. Okey, yang ni. Ni adalah flank. Okey. Okay, ASME B16. Biasanya bila start dengan ASME B16 dia adalah standard. Tapi ada juga standard yang bukan start pada B16. Ada juga standard start daripada B18 dan juga B36. Tapi kod dia start dengan B31. Tu kena ingat. Okay, jangan tertukar bila jawab soalan test saya. Okay, biasanya saya suka tanya apa beza antara kod dengan standard. So, dia punya jawapan dia bagi takrif kod, bagi takrif standard dan bagi contoh dia. Okay, example code ASME B16.3 untuk proses piping, untuk standard ASME B16.5 untuk pipe flank. Dah cukup. Dapat makan penuh. Okay, spec. Spec ni biasanya ada setengah orang dia macam standard juga. Biasanya spec ni lebih kepada material lah, material specification. Okay, give more specific information and data on the component and ASTM are required to be material specification. This sometimes called standard spec. Rasanya kadang-kadang orang dia spec dengan standard ni dia macam dia yang sama. Contoh specification adalah ASTM A105. Ini adalah contoh bagi specification. Biasanya bila ada ASTM A110 ni, dia adalah merujuk kepada material sesuatu komponen. Okay. ASTM tu tahu tak apa tu ASTM? ASTM tu lah American Society for Testing Material. Okay. Okay, harap semua masih boleh bertahan dengar saya punya lecture ni walaupun dalam bentuk video lah. Tapi tak apa, kamu boleh dengar banyak kali. Kalau rasa tak suka tengok, kamu boleh pasang dekat earphone, dengar je. Okay, yang penting kamu take note mana-mana yang penting-penting.
Okay. So bagi siapa yang nak lebih extra, bagi siapa yang nak knowledge, dengan betul lah, sebab untuk knowledge. Sebab apa, bila kamu belajar benda ni, kamu akan apply dalam industri. Okay, ni adalah recommended practice. So recommended practice ni adalah biasanya dia disediakan oleh professional group ataupun komiti. Okay, biasanya recommended practice ni biasanya satu benda yang pilihan lah. Okay, kalau kamu tak follow pun tak apa. Dia macam, kalau macam dalam Islam ni sunat lah. Okay, dalam Islam ni panggil macam sunat lah. Dia tak wajib. Tapi kod standard wajib. Kena follow. Okay. Tapi recommended practice ni kalau buat memang lagi baik lah. Okay. Ini adalah tarifan secara ringkas berkenaan dengan kod standard dan juga spek. Bagi siapa yang malas nak menghafal, bolehlah hafal yang ni, tapi markah tak dapat markah tinggi lah. Kalau biasanya kalau hafal yang tadi tu dapat markah penuh 3, ini mungkin dapat separuh. Macam tu lah. Okay, tapi still boleh jawab lah. Okay. Okay, ni perbezaan antara kod dengan standard dari segi dia punya detail lah. Okay. So saya tak pergi detail kat sini. Pasal ni saya cuma nak highlight dekat yang ni, standard ni. Okay, standard dalam piping engineering ataupun dalam piping, dia ada terbagi kepada dua, iaitu dimensional standard dan juga pressure integrity standard. Apa itu dimensional standard dan apa itu pressure integrity standard? Dimensional standard yang saya terangkan tadi ialah yang berkaitan dengan material. Okay, macam ASME B16.5 tu adalah dimensional standard. Okay, standard yang berkaitan dengan piping component. Okay, pressure integrity standard dia adalah biasanya dia melibatkan flank. Okay, biasanya flank dalam oil and gas, bila kita menggunakan komponen macam flank, valve, gasket, okay, dia ada dia punya standard dia. Okay, dia tak boleh kita simply guna je flank tu. Sebab flank ni dia ada banyak dia ada banyak dia punya jenis dia, dan juga dia punya dipanggil sebagai class rating. Nanti kamu belajar dalam chapter 4 ni kamu akan dapat lebih more detail lah. Contoh dia flank. Okay. Flank 150 dengan flank 2 inci flank 4 inci rating 150. Okay, tak sama dengan flank rating kelas 300. Saya ulang balik. Flank size 10 inci kelas 150, dia tak sama dengan flank 10 inci kelas 300. Dia tak sama. Okay, dia tak sama. Okay, contoh dia kalau kamu buat design, okay, contoh dia punya pressure dan juga dia punya temperature dia yang sekian-sekian ni. Okay, untuk flank kelas 150 dia hanya boleh digunakan pada temperature 300 degree Fahrenheit pada tekanan ataupun pressure 230 psi, guys. Tapi flank yang 300 dia boleh pergi pressure lebih tinggi daripada flank kelas 150. Boleh faham tak? Okay, kelas 150 dia punya pressure dia pada 300 degree Fahrenheit, dia hanya boleh digunakan pada pressure 230. Tapi kalau flank size yang sama 10 inci kelas 300, okay, dia boleh pergi pressure lebih tinggi daripada 230 pada suhu 300. Dia lebih tinggi. Okay, kenapa lebih tinggi? Sebab flank 300 dia punya thickness dia lebih tebal. Okay, dia lebih tebal dan juga dia punya segi fizikal dia pun dia lagi berat. Okay, dia lagi kuat. Okay, dia boleh withstand pressure tinggi. Okay, yang ni tak berapa penting sangat, cuma just nak maklum. Biasanya kod ni dia bukan seorang-seorang dia yang buat. Kod ni dia ada dia punya organisation yang involved lah. Tapi yang ni tak perlu hafal lah, cuma just for your knowledge lah. Okay, biasanya industry, manufacturer, EPC contractor, and user operator, government body. Okay, jangan saya benar sikit. Okay, insurance company. Semua ni adalah antara organisation involved, okay, dalam menghasilkan kod dan juga review kod.
Okay, dia review. Kod ni biasanya dia akan review setiap tahun. Dia ada buat perubahan. Okay, dia tak adalah pakai bila-bila dia sama je. Dia ada buat perubahan. Dia ada buat macam version 2018, 2019, macam software AutoCAD ada version baru. Tapi dia tetap AutoCAD. Okay, tak perlu hafal ni, just for your information saja. Okay, biasanya ni saya mention tadi biasanya kod dengan standard ni dia akan buat maintenance, updating, revise balik Okay, kita kena tengok balik mana-mana ada perubahan. Okay, tak perlu hafal ni. Okay, ni adalah dia punya sejarah kod bila start 986 sampai lah dan bila start kod ni lah. Tapi tak perlu hafal, ni just dia punya sejarah dia. Okay, tak perlu hafal. Okay, just untuk for your knowledge saja. Okay, kita pergi kepada ASME code. Okay, yang pertama sekali lah kita pergi pada pengenalan berkenaan dengan ASME. Okay, siapa tu ASME, apa tu ASME kan. So, kamu kenal dia. So, ASME ni ialah American Society for Mechanical Engineer. Dia punya komiti ni start tahun 1911. Okay, biasanya dia bermula dengan ASME Boiler and Pressure Vessel ataupun ada singkatan dia ASME BPV. So, ingat bila saya sebut ASME BPV tu ialah ASME Boiler and Pressure Vessel. So, dia starting dengan komiti ni dulu. Okay, lepas tu dia establish satu lagi kod dipanggil sebagai ASME B31 Code for Pressure Piping. Okay, lepas dia buat ASME BPV, dia produce pula ASME B31 Code yang saya cakap tadi Ni adalah untuk kod saja. Okay, tak payah hafal ni, just untuk pengenalan saja. So ASME BPV ni dia ada 12 section. Okay, dia ada 12 section. Okay, yang section yang kamu kena ingat ialah section 3 ni, kena ingat. Saya suka tanya, ini adalah untuk nak construct nuclear plant. Okay, section 3 ni kena ingat. Kadang-kadang soalan saya tanya, untuk construct nuclear plant, apa section berapa nak pakai ASME BPV section 3. Okay, kemudian section 5 ni pun kena tahu untuk buat NDE ni. Okay, ni ialah section 5. NDE ni kalau kamu belajar dalam material, kalau pernah dengar dia panggil sebagai ujian tak musnah. So contoh ujian tak musnah ni macam liquid penetration, magnetic penetration. Kamu boleh google lah, tengok apa tu liquid penetrant ataupun LPT, MPT, UT, RT, semua TT tu. Okay, section 5 tu kena ingat. Okay, yang ni kena ingat. Yang saya cakap tu, tak payah sampai semua. Ini yang saya sebut section 3, section 5. Dan yang penting sekali lah section 8 untuk design dan juga construction pressure vessel ni kena ingat. Okay, kadang-kadang saya tanya soalan untuk design pressure vessel ataupun untuk construction pressure vessel section berapa? ASME BPV section 8. Okay, boleh. Okay, ni adalah contoh senarai ASME B31 code untuk pressure piping. Ini kalau nak kamu kena hafal, tapi saya akan highlight mana yang perlu penting kena hafal sebab ada kod tu dah tak pakai dah. Okay, ASME B31.1 untuk power piping. Okay, ASME B21.3. Okay, B21 tak payah ingat dah, ni tak ada dah, dah obsolete. ASME 3 untuk process piping. Okay, ni kena ingat. ASME B10.4 untuk part line transmission system for liquid and slurry. Okay, ni untuk part line. Okay, ni untuk part. Nanti saya akan akan buat satu assembly mana dia panggil sebagai piping code, mana dia panggil sebagai part line code. Jadi kamu akan tengok. Okay, saya akan mention lepas habis untuk senarai kod-kod ni. Jadi kamu boleh bezakan apa itu part line code, apa itu piping code. Sebab saya suka tanya senaraikan piping code dan juga senaraikan part line code. Okay, boleh? Okay, sekejap saya nak buka satu window lain.
Okey, tak apa. Okey, tak apa, saya tulis kat sini lah. Okey. Okey. B12.1, B12.3, B12.4. Okey, B12.1 ni untuk piping punya code, B12.3 piping code, B12.4 pipeline code. Okey, B12.5 navigation piping, so ni pun piping code. Okey, dia ni 31.6 dan 7 ni tak payah dah, tak ingat dah, ni dah obsolete dah. Dah tak payah ingat. Okey, 31.8 ni adalah untuk pipeline code tapi dia lain sikit dengan DB31.4. Okey, B12.4 untuk liquid dan slurry, tapi B12.8 ni adalah untuk gas. So kena beza lah. Okey, 31.9, B12.9 untuk building service piping. Okey. Ni pun piping code. Okey. Ni 10 ni dah boleh, tak perlu ingat dah, ni dah tak ada dah. Sama juga 111 pun sama, dah tak ada dah. Okey, last sekali lah ASME 31.12. So kita recap balik. So yang kamu perlu ingat adalah 31.1, 31.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 31.12. Okey. Kita tengok kejap. Okey, apa itu piping code, apa itu pipeline code. Saya nak buat satu summary supaya kamu senang ingat. Supaya kamu senang ingat dan faham. Mana tadi? Okey. Saya tambah satu slide. Okey. So piping code B31.1, B31.3, B31.5, B31.7, sorry, 1.9. Okey, itu je. Okey, kemudian pipeline code B31.4, B31.4, so B31.12 ni dia dua-dua, dia pipeline dan juga piping code. Okey. Okey, boleh ya. So untuk piping code ni adanya piping code, pipeline code ada 3. Piping, okey. So yang cover dua-dua B1.12. Okey. So kita pergi detail sikit berkenaan dengan B1.1. So ini tak perlu kamu hafal, sebab saya tak akan tanya lah, sebab saya tahu lah majoriti student tak boleh nak hadam, tak boleh ingat. Cuma kamu kena ingat yang poin pertama ni. Okay, dia punya application dia ataupun dekat mana dia digunakan, tu kena ingat application dia. Yang pertama ni kena ingat. Okey, boleh ya. So B1.1 ni dia punya application ni adalah untuk digunakan di elektrik
power generation station. Ni kena ingat ni, kat mana digunakan dia punya application dia. Okey, bila kita design untuk electric power generation station, okey, kita akan pakai B31.1. okey, ini contoh electrical power generation, contoh kena ingat, kadang saya cukup tunjuk gambar juga, so kena ingat gambar-gambar ni. okey, ini saya sikit okey. Okey, saya stop dulu untuk